سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah kitab yang kita nak baca ni nama dia At-Tuhfatus Saniyah, Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah, karangan Syekh Abdul Hamid. Karangan Syekh Abdul Hamid. At-Tuhfatus Saniyah, karangan Syekh Abdul Hamid. Adapun Muqaddimah ataupun matan Al-Ajurumiyah, iaitu karangan Syekh Ajurullah, Syekh Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sarhaji nama dia. Baik. Jadi kitab yang kita nak ngaji ni, kita nak baca ni nama dia At-Tuhfatus Saniyah, iaitu salah satu syarah dalam banyak-banyak syarah yang ada. At-Tuhfatus As-Saniyah. Baik. At-Tuhfah, apa makna Tuhfah? At-Tuhfah bermakna Al-Hadiyatul Ghaliyah. At-Tuhfah bermakna Al-Hadiyatul Ghaliyah. Ada seorang dia kata At-Haftu bika, ataupun kita kata ke orang tu At-Hifni bihi. Maksudnya kita kata ahdihi ilaih. Maknanya At-Haftu ay ahdaiku, dengan makna hadiah. Tuhfah dengan al-hadiyatul ghaliyah, hadiah yang sangat berharga, yang mahal. Adapun as-saniyah daripada perkataan as-sana, dengan mana ad-daw ataupun an-nur, dengan mana cahaya. Itu as-sana. Sifat dia kita akan sebut as-sani. Tulisan dia. Adapun sifat dia sesuatu yang bersifat dengan sana, sesuatu yang bersifat dengan cahaya, kita akan sebut as-sani. As-sani dengan mana al-mudi, dengan mana al-mudi ataupun al-munawwir, sesuatu yang menerang, sesuatu yang menerangkan. Ini mudzakkar. Kalau muannas jadilah as-saniyah. Jadi kita nak sifatkan tuhfah ni dengan sana, maka kita akan sebut at-tuhfatu as-saniyah. Kita akan datangkan dengan tamamah. Maknanya al-hadiyatu al-hadiyatul ghaliyah al-mudhifah. Itu satu hadiah yang berharga dan juga yang bersifat menerangkan. Sebab Tuhfatus Saniyah yang ada pada tangan antum, dia akan menerangkan kepada antum kaedah-kaedah dan apa yang tidak jelas daripada matan Al-Ajurumiyah. Itu nama sesuai nama yang diberikan bagi syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah, iaitu At-Tuhfatus As-Saniyah. Jadi syarah dia banyaklah, itu salah satu syarah. Baik. Jadi sebelum musannif rahimahullah dimulakan dengan syarahan dia ataupun penjelasan dia bagi kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah, dia datangkan dulu dengan beberapa asas ataupun beberapa muqaddimah, disebut sebagai al-mabadi'ul asyarah. Mabadi' asyarah ni ada asas-asas yang 10. Asas-asas yang 10 yang perlu diketahui bagi si penuntut ilmu sebelum dia terjun ataupun meneruskan sesuatu ilmu yang dia nak pelajari itu. Dinamakan al-mabadi'ul asyarah. Asas-asas yang 10. Tapi cuma dalam kitab tu dia tak sebut semua, disebut 6 je. Disebut 6 sahaja. Jadi dalam semua ilmu ada mabadi' asyarah.
dalam ilmu fiqh ada mabadi asyarah, ada usul fiqh, ada mabadi asyarah, ada ilmu nahwu, ada mabadi asyarah, dalam ilmu surah pun ada mabadi asyarah. Benda yang sama yang antum akan lupa. Al-mabadi al-asyarah, pengenalan ataupun asas yang 10. Baik. Jadi dalam kitab ni, Tufatusaniyah ni, dia sebutkan 6. Dalam muka surat 6. Al-Muqaddimah. Jadi kita akan tengoklah kawakib malam insya-Allah. Nanti kita akan masuk mungkin dalam lebih dalam sedikit. Adapun di sini apa yang ada dalam ni ya, dalam syarah ni. Baik. Jadi dalam Al-Muqaddimah dia disebutkan di sini ta'rif ilmu nahwu, maudhu' ilmu nahwu, ta'rif pengenalan dia lah, tak ada punya definisi. Maudhu'uhu perbahasan ilmu nahwu. Samaratuhu faedah ataupun buah daripada mengaji ilmu nahwu ni. Nisbatuhu nisbah ilmu ni dengan yang lain. Wadi'uhu orang yang pertama-tama sekali yang meletakkan ilmu ni, yang menulis ilmu ni. Ilmu ni dah ada lama dah, tapi orang yang pertama sekali letak ilmu ni siapa dia? Kita akan tengok nanti. Dan hukum syari'i fi hukum syarak pada ilmu ni. Apa hukum syarak mempelajari ilmu nahwu? Baik. Dia kata at-ta'rif. Jadi ta'rif ada lughatan, ada istilahan. Maklumlah apa-apa kita mengaji pun, kita mengaji bab fiqh, bab taharah, kita mengaji bab solat, ada perbahasan pada lughah dan juga pada bahasa. Jadi kata dia at-ta'rif kalimatun nahw tutlaqu fil lughatil arabiyyah ala iddati ma'ani. Min al-jihah. Dia kata kalimah nahwu dalam bahasa Arab dia diitlaqkan, diguna pakai kepada beberapa makna. Jadi ada banyak makna. Tengok pada konteks ayat, kita nak letak makna apa. Jadi terkadang dia bawa datang makna jihah, makna arah. Contoh ni dia bagi zahabtu nahwa fulan, ai jihatahu. Aku pergi ke arah si fulan. Fulan ada sana. Ana cakap zahabtu nahwa fulan. Maknanya ai jihatahu, arah si fulan. Ai jihatahu wa min hasyibhu wal mislu. Dan antara makna nahwu lagi adalah asyibhu ataupun al-mislu, serupa ataupun semisal. Contohnya orang Arab cakap Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad seumpama Ali. Ai syibhu wa misluhu. Wa tutlaqu kalimatu nahwin fi istilahil ulama ala al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha. Sebelum kita apa makna istilah? Bila disebut pada istilah, apa yang dimaksudkan dengan makna istilah? Jadi istilah pada lughah mutlaqul ittifaq. Adapun istilah pada istilah, makna istilah pada istilah adalah ittifaq ibadah maksud sorry boleh habis. Istilah merupakan mutlaqul ittifaq. Istilah pada lughah semata-mata ittifaq. Ittifaq maknanya setuju lah.
semata-mata setuju. Semata-mata setuju. Adapun pada istilah pada istilah bila disebut, maknanya persetujuan sesuatu kumpulan yang tertentu, persetujuan satu kumpulan yang tertentu atas satu perkara yang maklum, atas satu perkara yang maklum. Jadi taifah ni berbeza-beza. Taifah ni ada kalanya fuqaha, ada kalanya ulama kalam, ada kalanya ulama nahwu, ada kalanya ulama adab. Jadi kumpulan ni berbeza. Dia setuju di atas sesuatu perkara yang maklum. Apabila disebut perkara tersebut, maka akan pergi kepada makna yang dimaksudkan di sisi taifah tersebut. Contoh ada bagi al-kalam. Al-kalam ada makna lughatan, ada makna istilahan. Betul tak? Ada makna lughatan, ada makna istilahan. Istilahan tu di sisi siapa? Di sisi ahli nahwu. Sebab kita sekarang perbincangan kita ilmu nahwu. Tapi terkadang kalam di sisi ahli fiqh tak sama. Di sisi ahli fiqh tak sama. Sepakat fuqaha bila sebut kalam, maka maksud dia sesuatu yang membatalkan solat. Kemudian kalam di sisi ahli kalam, di sisi ulama kalam, maksudnya satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, satu sifat yang qadir yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu sepakat ulama kalam bila mereka sebut kalam, maksudnya satu sifat yang tertentu. Sebab tu kita itu ittifaq, kesepakatan satu kumpulan yang tertentu. Sama ada kumpulan tu ahli fiqh, sama ada kumpulan tu ahli nahwu, atau apa-apa kumpulan lah. Mereka ittifaq, setuju mereka tu atas sesuatu perkara yang maklum. Contohnya, mereka sepakat atas meletakkan kalam atas makna yang tertentu. Ahli nahwu, contohnya satu taifah untuk ahli nahwu, dia sepakat meletakkan makna kalam atas makna lafaz, murakkab, mufid, bibahasatil Arabi. Contoh. Adapun ahli fiqh pula, mereka sepakat meletakkan kalam itu adalah sesuatu perkataan yang membatalkan solat. Ahli kalam pula, dia pun sepakat meletakkan kalam itu adalah bila mereka sebut itu adalah satu sifat yang qadir yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud istilah. Iaitu ittifaqu ta'ifatin makhsusatin ala amrin ma'mur idza utliqa. Apabila disebutkan perkataan tersebut insarafa ilaihi, maka akan kembali kepada maksud yang mereka sepakat. Itu makna istilah. Jadi bila disebut di sini wa tutlaqu kalimatun nahwu fi istilah ulama, maknanya pada istilah ulama mana? Ulama nahwu. Di sisi istilah ulama nahwu. Maknanya ini kesepakatan mereka dalam meletakkan makna nahwu. Apa makna nahwu? Iaitu satu ilmu pengetahuan, al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwal ahkam awakhir al-kalimatil arabiyyah fi hal tarkibiha. Iaitu pengetahuan ataupun ilmu dengan beberapa kaedah yang diketahui dengannya, dengan kaedah tersebut, hukum-hukum akhir kalimat Arabiah, hukum-hukum akhir kalimat Arab ketika tarkib kalimat. Kaedah yang kita akan kaji nanti antaranya apa dia? Al-fa'ilu marfu'. Kita akan kaji al-fa'ilu marfu'. Lepas tu alamat rafa' ada berapa pula. Semua tu kaedah-kaedah yang kita akan kaji. Dengan mengaji kaedah ni, kita akan mengetahui hukum akhir kalimat. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan wa marartu bi Muhammadin. Jadi akhir kalimat ni berbeza-beza. Sebab hukum dia
berbeza-beza. Dengan mengaji ilmu nahwu ni, kita akan mengetahui hukum akhir kalimat. Kita akan mengetahui hukum akhir kalimat. Tapi kita tahu tu pun bihadi tarkibiha, ketika tersusun. Sebab satu kalimat Arabiah bila tak tersusun, kita tak boleh hukumkannya dengan i'rab. Contoh kalimah Muhammad seorang-seorang dia, ataupun kalimah Ja'a, fa'il tak ada, kita tak boleh nak i'rab lagi. Sehinggalah kita datangkan dengan fa'il. Ketika tersusun dia murakkab isnadi, barulah kita boleh nak i'rabkan kalimah tersebut. Dia faham? Nampak? Tak nampak tak? Tak nampak. Nampak tak? Minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalika. Maknanya ilmu dengan kaedah-kaedah yang diketahui dengan kaedah tersebut, hukum-hukum akhir kalimat Arabiah pada ketika tarkib, ketika tersusunnya kalimah-kalimah tersebut. Tersusun kalimah-kalimah tersebut menjadi kalam. Minal i'rabi, daripada i'rab dan juga bina, wa ma yatba'u dzalika, dan apa yang mengikut akan yang demikian. Yani wa ma yatba'u dzalika ini mengenai wazifah satu perkataan tu dia jadi fa'il ataupun jadi maf'ul bih, maf'ul bih ke maf'ul ma'ah ke, semua tu kita akan lagi di depan nantilah. Baik, al-mawdu' wa mawdu' ilmi nahwi al-kalimatul arabiyyah. Perbahasan ilmu nahwu ni apa dia? Yang kita nak perbahaskan pada ilmu nahwu ni adalah pada kalimat-kalimat Arab. Kalimat-kalimat Arab. Kalau kita mengaji ilmu fiqh, ilmu perubatan, maka perbahasan yang akan diperbahaskan adalah badan manusia. Jadi ilmu nahwu kita kan nak bahas badan, kita nak bahas kalimat itu sendiri. Min jihatil bahsi an ahwalihal madhkurah. وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. الثمرة وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ. Dan samarah buah ataupun faedah kita mengaji ilmu nahwu ni, iaitu memelihara siyanatul lisan, ay hifzul lisan. Kita dapat memelihara lidah kita daripada tersilap dalam percakapan Arab. Dan ghayahnya terdapat bahwa fahmul Qur'anil Karim wal hadisin nabawi fahman sahihan, dan dapat memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW sebagai kefahaman yang sahih. Al-lazaini, yang mana kedua-dua Al-Quran dan juga hadis ni, kedua ni merupakan aslu syariatil islamiyah wa 'alaiha madaruha. Kedua-dua ni merupakan asal syariat Islam. Ini asas dia. Asas syariat Islam ni adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan di atas Al-Quran dan hadis inilah berpusingnya syariat-syariat tu. Madar isim makan, macam maqam, tempat tawaf. Madar tempat pusing, berlegarnya syariat Islam. Semuanya kembali kepada situlah asasnya. Wa nisbatuhu wa huwa min al-ulumil arabiyyah. Nisbah ilmu ni daripada ilmu ilmu Arab. Ada ilmu yang dinisbahkan kepada Yunan, ada ilmu dinisbahkan kepada Rom. Maknanya depa lah yang asal ilmu ni daripada depa, kena disembahkan kepada mereka. Tapi ilmu nahwu disembahkan kepada Arab, daripada ilmu Arab. Wadhi'uhu, apa makna wadhi'? Iaitu orang yang mula-mula tulis ilmu ni. Bukan kata dia yang mula-mula cipta ilmu ni, tak. Macam kata orang yang tauhid, wadhi'uhu, siapa dia? Ada dua orang, Abu Hasan al-Ash'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Ada orang marah, ilmu ni dah ada zaman Nabi ni. Mereka ni main zaman selepas, bahkan selepas Imam Mazhab lagi. Hanya mereka bukan maksud mereka yang memperkenal
ilmu ni dah lama dah. Tapi mereka yang mula menulis. Mereka yang mula menulis ilmu ni, mereka yang tadwinkan ilmu ni dan melawan, menjawab syubhat-syubhat ahli bidah pada zaman itu. Maka kemudian disandarkanlah orang yang meletakkan, yang mula-mula menulis tadwin ilmu ni adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi macam ilmu nahwu ni, siapa yang mula-mula tulis? Yang mula-mula tulis, yang masyhurnya anna awwala wadi'in bi 'ilmi an-nahwi wa Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali inilah orang yang pertama-tama tulis dengan arahan Amirul Mukminin Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Ali bila semua sahabat Sayyidina Muhammad bila negara Islam mula berkembang, maknanya banyak negara-negara yang dibuka oleh orang Islam. Jadi waktu tu mula masuk pengaruh ajam. Mula masuk pengaruh ajam di dalam bahasa Arab. Mula masuk pengaruh ajam dalam bahasa Arab. Macam kita lah, orang kampung datang ke KL, lepas tu daripada KL balik kampung, bawa pengaruh-pengaruh yang ada di KL. Jadi mula datang bahasa-bahasa baru. Sebab tu bahasa yang teruk di Malaysia, KL jadi bahasa rojak. Orang Kelantan main situ, orang Terengganu main situ, orang Kedah main situ. Jadi dapatlah, orang yang duduk tu dapat macam-macam bahasa. Jadi orang tu cakapan itu tak sama. Berbeza dengan kampung. Sebab tu kalau nak lurah yang asli ya, akan pergi ke kampung, kita akan pergi ke kampung-kampung. Dengar macam mana orang kampung cakap. Sebab tu Imam Syafi'i, dia pergi ke kampung untuk dapatkan bahasa Arab. Nak dengar bahasa asli macam mana orang Arab cakap. Jadi bila pengaruh bahasa ajam mula masuk ke dalam bahasa Arab, jadi mulalah waktu tu penguasaan bahasa Arab tu jadi lemah. Bila penguasaan bahasa Arab jadi lemah, waktu itulah Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib dia perintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menuliskan dasar-dasar Arab. Waktu dia bagi, dia imla kepada Abu Aswad Ad-Du'ali. Al-Ba'il Marfu, Maf'afani Al-Batu, Maf'ulun bin Masuk, semua tu dia tulis sedikit. Lepas tu dia kata Unhu nahwa hadha. Dia suruh perkataan tu lah, maknanya suruh ikut jalan ni lah, arah ni macam mana yang aku bagi ni, macam tu lah. Jadi nak tabaruk dengan perkataan Sayyidina Ali itu Unhu nahwa hadha, maka dinamakan ilmu sebagai ilmu nahwu. Dinamakan ilmu sebagai ilmu nahwu. Yang mana ilmu nahwu ni maksudnya jihad. Dan juga maksudnya al-misil ataupun al-shibih. Hukum syar'an fihi wa ta'allumuhu fardu min furudil kifayah. Mempelajarinya adalah satu fardu daripada fardu-fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fa shara fardhu 'ainin 'alaihi. Dan terkadang tertentu mempelajari ilmu nahwu itu atas seseorang, maka jadilah mempelajari ilmu bahasa Arab ini sebagai fardu 'ain. Bila tidak dalam satu perkampungan itu tidak ada seorang pun yang pandai bahasa Arab, maka waktu itu wajib atas seseorang yang ditakjinkan untuk mengajar bahasa Arab. Kerana dalam satu masa satu kos 89 km itu mesti ada orang adat yang mencukupi, yang bila berhajat kepada menerangkan sesuatu dalam hal agama ni, yang mana berhajat kepada bahasa Arab, ada orang. Kalau sekarang ni dah ramai dah, banyak dah. Jadi jatuh fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada, maka hukumnya fardu 'ain. Itu saya katakan mukadimah bagi ilmu nahwu.
Baik, sebelum kita mula, yang pertama sekali kita kata kalau kita sebut dalam itu sebagai ma'alik. Yang pertama sekali bagi penuntut ilmu itu dia tasihkan niat lah. Tasihkan niat sebab aku nak mengaji. Adakah tu nak mengaji sebab nak duduk biasa? Ataupun nak mengaji sebab nak faham Al-Quran, nak faham hadis Nabi SAW. Dan kita nak mengaji satu bahasa yang Nabi SAW gunakan bahasa. Sebab cinta kan Nabi SAW. Ini yang disebut oleh guru kami lah, apa ni, Syekh Muhammad. Dia kata kita mengaji bahasa Arab ni bukan sebab mata-mata kita nak lulus ujian, lulus kaisar, boleh cakap bahasa Arab. Tak. Tapi sebab ni lurah apa ni orang yang kita saya. Itu ni dah lurah bahasa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengaji, kita nak faham kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham kalam Allah Al-Quran. Kita nak faham ayat-ayat, nak baca, nak tadabbur dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mengaji hadis tapi tak mengaji lurah. Jadi itu tak sempurna. Sebab tu kata seorang ulama Syu'bah nama dia tak siap, man yata'allamul hadis wa la yata'allamul nahwa, apa ni, kama sadil burnus bila apa ni, bila ras. Yang tak silap kataan tu. Orang yang mengaji hadis tapi tidak mengaji nahwu seumpama burnus tapi tidak ada kepala. Burnus ni baju macam ni lah, dia ada topi ni. Baju ada tapi tak ada hak belakang ni. Dia tak sempurna lah. Jadi kita mengaji pelan-pelan, sabar, insya-Allah. Lepas tu boleh mengaji. Sebab kadang masalah apa ni, mahasiswa ni hak ni lah, kadang-kadang salah satunya masalah mahasiswa dan mana pun ilmu bahasa Arab terlampau kelang kabut, istiqjal untuk masuk ke kuliah, tapi bahasa tak mau dapatkan. Akhirnya kecundang. Bila kecundang tak habis. Dia tak habis balik, pergi tinggal macam tu. Aman. Kalau ikut kawan lelaki ni setakat nak duduk sini berapa orang? Kanan Zaim, Wafi, anak 3 orang. Jadi duduk tunggu lah. Ada orang lain yang tahun 4 ni ada tunggu. Arak-arak semua tu lepas lah. Tapi sepanjang nak duduk ni 3 orang tu daripada orang lelaki ni habis. Perempuan alhamdulillah banyak sikit. Daripada 2010 sampai 2017, itulah 3 orang tu lah. Lepasan yang Amerika yang keluar. Hanya 3 orang saja. Tapi setakat ni lepas tu kami habis, tak ada orang habis, tak ada orang habis lagi. Jadi tunggu busy lah. Tunggu busy, tunggu apa, Iqbal. Ada perempuan dah lah banyak. Tapi banyaknya daripada apa ni, mak atau teman dua ni. Tapi yang tu lah, bila tahun 1 gagal, dan mula down. Tahun 1 tak lepas, Waisah dia mula jadi, dia jatuh dah. Tinggal tu. Ada yang sabar, dia cuba lagi. 3 orang. Sepatutnya tahun tu beberapa ramai dah boleh keluar kan. Tapi tak. Sebab ni lah masalah dah. InsyaAllah kita sama-sama lah. Anda pun kita sama-sama berzakarah, bantu mana yang boleh bantu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibnu Muhammad. Kalau siapa nuskah tak ada Muhammad, tulis Muhammad. Nama dia Muhammad ibnu Muhammad. Sebab dalam nuskah ni, nuskah merah tu dia kata bahawa Abu Abdillah ibni Muhammad. Abu Abdillah tu dia punya kunyah dia. Nama dia Muhammad ibnu Muhammad ibni Daud As-Sadhaji Al-Ma'ruf ibni Ajurun Al-Maulud fi sanah 72 wa 600 والمتوفى في سنة 23 و 700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. Orang Parsi. Lahir di Madinah, Fas Maghribi. Lahir di satu Madinah, nama dia Fas. Kalau dulu dekat pondok Tok Haji Saleh, Syekh Muslim lah. Ada mengenai Syekh Muslim, anak Tok Haji Saleh. Ini yang pegang pondok Syekh Muslim lah.
Dulu waktu pergi daurah kat pondok itu sebulan tu. Jadi Syekh Mufti ni ajak Ajurum. Jadi cerita apa ni, Syekh Ajurum duduk lahir di satu Madinah, satu bandar nama dia Pas. Lepas tu Pas lah. Nak tak ada. Dan tu Pas dengan Noh lah. Baik. Dekatnya apa ni, matan ni, siapa yang mula-mula mengaji mesti akan mengaji kitab ni. Rodiknya macam tu lah. Biasanya kalau orang mengaji bahasa Arab, dia akan tahu matan Ajurumiyah. Kalau kita tak tahu matan Ajurumiyah, dia tahu dah kata ni tak mengaji ni. Matan Ajurumiyah pun tak tahu. Jadi ni antara matan awal yang dipelajari lah. Memang kebanyakan tempat mengaji matan ni dan hafal matan ni. Di Malaysia kita pun pondok-pondok memang mereka akan hafal matan ni. Jadi dia seperti apa yang cakap, jadi lumat macam Al-Fatihah. Al-Fatihah pun kalau kita tinggal 10 hari tak baca pun, insya-Allah kita hafal lagi. Walaupun dosa tak mayang kan. Tapi orang kata masih boleh baca lagi kalau nak baca. Jadi macam itulah hafal ni sampai lumat. Sebab insya-Allah akan mudah apa yang selepas ada ni. Ni antara apa ni, yang mana dia punya musannif ni dikatakan disebut dalam Kufrawi, yang mana musannif tak tulis matan ni kecuali dalam keadaan yang menghadap kiblat dan dalam keadaan taharah. Dan selepas dia tulis matan ni, dia buat tajribah. Ini kebiasaannya ulama-ulama dulu, dia buat satu penulisan, dia akan buat tajribah. Tajribah ni dia nak uji apa yang dia buat ni ikhlas ke tak ikhlas. Dia buat satu ujian. Jadi dia kata kalau apa yang aku tulis ni kerana kamu wahai Allah. Lepas tu dia campurkan dia punya tulisan ni dalam air. Dia kata kalau aku buat ni kerana kamu, nescaya apa yang aku tulis ni tidak basah. Dia campurkan dalam air dan disebut dalam Kufrawi wal amru kadzalik. Dan apa ni urusannya adalah seperti mana yang disebutkan. Maknanya tak basah. Dia tidak harap. Begitu juga Muwatta. Dia katakan benda yang sama. Dia letak dalam air. Dulu kan dia pakai dakwat tu. Kalau bubuh dalam air, maka dia akan kembang dan hilang lah kan, dakwat-dakwat tu. Jadi bubuh dalam air pun masih tekan. Allah jaga. Zubat kita baca tu, apa yang Syekh Rahman baca tu, matan Zubat supaya baik. Itu pun sama juga. Musuhnya dia buat tajribah. Kita tak ada tajribah hilang. Kata musannif dimulakan perbahasan dengan perbahasan kalam. Jadi al-kalam kata musannif wal lafzu al-murakkabu al-mufiddu bil wad'i. Baik. Perbicaraan sebenar dia yang maksud yang sebenarnya adalah i'rab. Yang itu kita akan mengaji bab i'rab. Tapi kita nak i'rab apa? Kita nak i'rab kalam. Jadi diperkenalkan dulu apa itu kalam. Dikenal apa yang dimaksudkan dengan kalam di sisi ulama nanti. Dan maksud daripada perkenal kalam tersebut nanti adalah kita nak i'rab kalam tersebut. Jadi al-kalam ada dua makna. Satu lughatan, satu istilahan. Apa kalam pada lughat? Ma tahsulu bisababihi ba'idatun sawa'un kana lafzan aw lam yakun al-qati wal-kitabati
Baik. Kalau pada lughah, yakni pada ahli bahasa, bukan pada ahli nahwu, apa sahaja yang hasil faedah, apa sahaja yang hasil dengan sebabnya faedah, sama ada benda itu lafaz, perkataan yang dituturkan ataupun bukan, seperti khat ataupun kitabah tulisan ataupun isyarat. Orang datang angkat tangan, kita pun angkat tangan. Ataupun orang ni tanya kita, yang ni kan kita angguk. Jadi kita faham angguk kita tu namanya na'am. Itu pun dinamakan sebagai kalam di sisi ahli lughah, pada lughah. Apa saja yang memberi faham dinamakan al-kalam. Adapun di sisi istilah, iaitu apa yang disebut oleh Ibnu Ajurum, mesti tak dapat tidak daripada 4 kait. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang kedua mufrad, dan yang keempat bil wad'i, yakni bil wad'i al-arabi. Baik, apa makna lafaz? Al-lafzu sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Setengah ulama dia taklifkan dari sini ya. Dalam Quran ada sautun mustamilun ada ba'dil huruf. Setengah ulama dia letakkan al-hijaiyah. Ini lafaz. Apa lafaz? Lafaz dari segi bahasa adalah maksud at-tarh. At-tarhu wa ramyu, dengan makna lempar, balik. Itu makna lafaz. Lafaz tu bin nuwah, akal tu tamrah, wa lafaz tu bin nuwah. Aku makan tamar dan aku balik dengan biji. Lafaz tu dengan air ramai itu. Itu makna pada lughah. Adapun pada makna istilah, kena pada sautun mustamilun, suara yang terkandung di atas beberapa huruf hijaiyah. Satu suara yang terkandung dalam di atas beberapa huruf hijaiyah. Boleh faham kan? Ada yang tak faham? Itu lafaz pada istilah. Yang kedua murakkab. Yang kedua murakkab. Lafaz yang murakkab. Ini sifat bagi lafaz. Al-lafzul murakkab, lafaz yang murakkab, tersusun. Apa makna murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini au aksar, boleh fa aksar, boleh semua betul. Tengok kitab Fasaidah, ma tarakkaba min kalimataini fasaidah, betul juga. Ma tarakkaba min kalimataini wa aksar ataupun au aksar pun betul. Iaitu apa yang tersusun daripada 2 kalimah atau lebih. Sekurang-kurang tersusun itu 2 kalimah. Contoh, Zaidun qa'imun. Dinamakan kalam tak? Dinamakan kalam. Sebab Zaidun qa'imun tersusun daripada 2 kalimah. Tersusun daripada 2 kalimah. Ataupun lebih. Zahaba Zaidun ilal madrasah. Tersusun daripada 4 kalimah. Dinamakan juga kalam sebab cukup syarat-syarat yang di atas. Baik. Sekarang ni tulisan ni Zaidun qa'imun, dinamakan kalam ke tak? Namakan kalam tak? Namakan kalam. Ini tulisan ni tak dinamakan kalam. Sehinggalah kita menuturkan Zaidun qa'imun. Sebab syarat dia mesti sautun mustamilun. Ini ditambah, tak dinamakan kalam lagi, tapi bila kita tuturkan dia dinamakan kalam. Baik. Al-lafzu al-murakkabu, syarat yang ketiga al-mufidu. Apa makna mufid? Wallazi yahsunu sukutul mutakallim alaih. Apa dia lafaz murakkab yang mufid? Iaitu sesuatu kita kata lafaz sebagai perkataan yang elok diam orang yang bercakap.
di atas perkataan tersebut. Maksudnya bila ana ni bercakap dengan satu percakapan, kemudian ana diam, maka diam ana pada ketika tu dikira sebagai elok. Cakap, lepas tu ana diam. Kira kalam tu lengkap, sempurna, maka dikira perkataan yang anda guna tu, perkataan anda tu dikira sebagai mufid. Perkataan mufid dengan makna mufhim, memberi faham. Tapi kalau anda cakap satu perkataan, tapi perkataan anda tergantung, itu tak dinamakan sebagai mufid. Contoh, anda cakap inja asyik ataupun inja al-ustaz, lepas tu anda diam. Tak, anda tak sambung lagi perkataan anda. Jadi diam anda di sini selepas anda sebut inja al-ustaz, tak dikira sebagai mufid. Sebab apa? Pendengar menanti-nantikan sesuatu daripada apa yang akan berlaku apabila datang ustaz. Inja al-ustaz, baik, apabila datang ustaz, apa yang akan berlaku bila datang ustaz. Jadi bila mustami' menanti-nantikan sesuatu daripada mutakallim, maka tidak dinamakan mufid. Maksudnya tak memberi faham. Inja, walaupun ini dinamakan kalim, tapi tak dinamakan kalam. Nak tahu beza tak kalim dengan kalam? Ada beza kalim dengan kalam. Jadi boleh tambah. Ini boleh tambah tarkiban isnadiyah. Ma tarakaba min kalimataini aw aksar tarkiban isnadiyah. Sebagai tarkib isnadi. Nanti kita akan sebut tarkib ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Baik. Pak, bil wadah ni Arabi. Apa dengan maksud al-wadah? Maksud wadah an takuna al-alfaz al-musta'malatu bil-kalam min al-alfaz allati wada'atha al-Arab. Apa makna diwadai dalam matan? Di sini ada khilaf antara ulama. Apa makna diwadai? Ana ambil satu yang dipilih oleh Syekh Abdul Hamid. Salah satu daripada tafsirannya dengan makna diwadai, iaitu lafaz-lafaz yang digunakan di dalam percakapan adalah daripada lafaz-lafaz yang diletakkan, yang digunakan oleh orang Arab, yang diletakkan oleh orang Arab bagi sesuatu makna. Anda bagi contoh, anda ada siapa tengok, anda tulis bahasa Inggeris I'm teacher. Anda sebut I'm teacher, kalam tak? Ada syarat lafaz tak bila anda sebut? Ada lafaz. Ini ada. Tapi itu kena buat misal, kena tutupnya alif jariyah. Kalau ikutkan name teacher ni ada dua syarat ni je. Sebab huruf hijaiyah tak ada di sini. Bukan huruf hijaiyah. Al-lafzu, kalau kita ambil maksud lafaz ni sampai ada ba'dil huruf saja, perkataan name teacher ni ada syarat lafaz dan ada syarat murakkab, tersusun daripada dua kalimat dan lebih. Mufid tak? Mufid juga. Baik. Tapi apa yang tak cukup di sini? Yang tak cukup syarat yang keempat. Yang ni tak ada. Sebab lafaz yang digunakan di sini bukan lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab, dia akan guna ana. Teacher, mudarris. Ana menunjuk, ini menunjukkan kepada bahasa Arab diguna ana, teacher diguna mudarris. Itu yang orang Arab gunakan. Itu lafaz-lafaz yang digunakan di dalam percakapan adalah daripada lafaz-lafaz yang orang Arab letak. Orang
sesuatu makna. Boleh faham cara nak buat? Boleh. Baik, kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-kalam huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu al-kalam di sisi ulama nahwu istilah lafaz, lagi pula lafaz itu murakkab, kemudian lafaz yang murakkab itu pula tersusun sekurang-kurangnya daripada dua kalimah, dan pula lafaz-lafaz yang digunakan merupakan daripada lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab bagi sesuatu makna. Wa aku kata aku ni syarah Syekh Muhyiddin lil-lafzil kalam maknayan, ahaduhuma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Amma al-kalam al-lughawi fa huwa ibaratun amma tahsulu bisababihi fa'idatun sawa'un akana lafzan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarah. Wa amma al-kalam an-nahwi fala budda an yajtami'a fihi arba'atu umur. Tadi kalam lughawi, sekarang ni kalam nahwi. Anda dah jelas dah tadi. Maka kata dia kalam nahwi tidak terkumpul padanya empat perkara. Al-awwal an yakuna lafzan, wa tsani an yakuna murakkaban, wa tsalits an yakuna mufidan, wa rabi'u an yakuna mawdu'an bil wad'i al-arabi. Sekarang ni nak jelaskan satu-satu apa makna lafaz, apa makna murakkab, apa makna mufid dan apa makna bil wad'i al-arabi. Wa makna kaunihi lafzan an yakuna sautan mustamilan ala ba'd al-huruf al-hija'iyyah allati tabtadi'u bil alif wa tantahi bil ya. Wa misaluhu Ahmad wa yaktub wa Sa'id. Fa inna kulla kalimatin min hadhihi al-kalimati as-salasi inda an-nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hija'iyyah. Fal isyaratu masalan la tusamma kalaman inda nahwiyyin. Dia kata isyarah tak dinamakan kalam di sisi ahli nahwu. Sebab apa? Lam ditaklil li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Kerana isyarah itu tidak terkandung di padanya huruf-huruf hijaiyah. Dalam isyarah tidak ada huruf-huruf hijaiyah. Pukulan gendang pun tidak, bunyi daripada pukulan gendang pun tidak ada bukan daripada huruf-huruf hijaiyah. Wa in kanat tusamma indal lughawiyyin kalaman, walaupun dinamakan sebagai kalam di sisi ahli lughah. Sebab apa? Li husulil faidati biha. Wa makna kaunihi murakkaban an yakuna mu'allafan min kalimataini aw akthar. Nahwu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un wa yablughu al mujtahidul majda wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairu ma tas'a ilayhi. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما وكل عبارة منها من المذكورات مؤلفة تسوسن من كلمتين daripada dua kalimat أو أكثر atau lebih. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة. Kalimah yang satu tidak dinamakan kalam di sisi ahli nahwu illa idza dhamma ghairuha ilaiha, kecuali apabila satu kalimah yang lain digabungkan dengan kalimah yang satu tersebut. Sawa'un hakana dhimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amsilati sabiqah. Sama ada gabungan satu kalimah dengan satu kalimah yang lain itu pada hakikat, seperti kita cakap Zaidun qa'imun, ataupun gabungan tersebut pada secara takdir. Contoh murakkab pada takdir. Kama idza qala laka qailun man akhuka fataqulu Muhammadun. فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلف من ثلاث كلمات. Faham? Tersebut murakkab dengan sebuah kalimat atau lebih, sama ada pada takdir, pada secara lafaz. Contoh Muhammadun. Jadi ini satu kalam yang tersusun daripada dua kalimat. Tapi ada kalam dia tersusun daripada dua kalimat ataupun lebih, tapi pada takdir. Pada zahir, pada lafaz tak ada. Contoh orang tanya man akuka,
Lepas tu kita jawab Ali. Maksudnya man akhuka, lepas tu kita jawab Ali. Jadi Ali ni pada zahir satu kalimat. Satu kalimat. Tapi pada takdir dia, Ali ni adalah Ali akhi, ataupun akhi adalah Ali. Boleh dua-dua. Jadi pada takdir dia terkumpul daripada berapa kalimat? Nabi? Dua. Betul? Ali satu, akhi dua, yang mutakallim tiga. Terkumpul daripada tiga kalimat. Ini dipanggil juga sebagai kalam. Ali dipanggil sebagai kalam, walaupun pada zahir satu kalimat, sebab pada hakikatnya dia adalah tiga kalimat. Tapi pada takdir. Sebab tu dia kata di sini dalam syarah tu, haqiqatan kal amsilatis sabiqah, pada hakikat merokat tersebut, ataupun pada takdir. Am takdiran kama idza qala laka qailun, seperti berkata kepada kamu seorang yang berkata, man akhuka, siapa saudara kamu? Maka kamu cakap kepada dia, Muhammadun, saudara Muhammad. Fa hadhil kalimah tu'tabaru kalaman. Kata Muhammad ni diiktibar sebagai kalam. Sebab apa? Li'anna taqdira Muhammadun akhi. Dalam takdir perkataan dia adalah Muhammad itu adalah saudara aku. Fa hiya bit taqdir ibaratun mu'allafatun min salasi kalimat. Nombor satu dia buat kat bawah tu, idza qala laka qailun. Ini pasal mana nombor satu? Isyarah. Ini nak bagi contoh bagi isyarat. Idza qala laka qailun hal ahdarta liyal kitab alladhi talabtuhu minka fa asharta ilaihi bi ra'sika min fawqi ila asfali fa huwa yafhamu annaka taqulu lahu na'am. Apabila berkata kepada kamu oleh seseorang, adakah kamu telah hadirkan, bawakan kepada aku kitab yang aku minta daripada kamu, maka kamu pun isyaratkan kepada dia, alhamdulillah, fa asyarta ilaihi bi ra'sika, maka kamu isyaratkan kepadanya dengan kepala kamu daripada atas ke bawah. Fa huwa yafhamu annaka taqulu na'am, maka dia faham bahwasanya kamu bercakap na'am, maka itu tidak dinamakan sebagai salam. Wa makna kaunihi mufidan an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Makna satu kalam yang murakkab tu mufid, an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa sami'u muntaziran li syai'in akhar. Falau qulta idza hadara al-ustadz la yusamma dhalika kalaman walau annahu lafzun murakkabun min thalathi kalimat li'anna al-mukhatab aw al-bicara yantaziru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala hudur al-ustadz fa idza qulta idza hadara al-ustadz ansata at-talamid sara kalaman li husul al-fa'idah. Ansata dengan mana diam, sakata. Wa makna kaunihi mawdu'an bil wad' al-arabi an takuna al-alfaz al-musta'malatu fil kalam min al-alfaz allati wada'atha al-arab lidalalati ala ma'nan min al-ma'ani, iaitu lafaz-lafaz yang digunakan di dalam percakapan adalah daripada lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab, yang digunakan oleh orang Arab, yang mana lafaz itu menunjukkan ada satu makna yang tertentu. Contohnya qalam, lafaz qalam menunjuk ada satu makna, iaitu alat tulis. Digunakan qalam merujuk kepada alat tulis. Tetapi orang putih ataupun kita orang Melayu, kita kata pen merujuk kepada alat tulis. Mungkin cakap apa? Pen kan? Jadi syarat nak dinamakan kalam mestilah lafaz yang digunakan tu, dan lafaz tu merujuk kepada satu makna,
Semua tu orang Arab yang letak. Jadi sekarang ni orang Arab dia letak qalam, lafaz qalam merujuk kepada ni, alat tulis. Masalah dia kata hadara kalimatun, satu kalimah yang wada'aha al-arabu li ma'na. Satu kalimah yang orang Arab letak bagi satu makna. Apa dia makna hadara? Orang Arab letak wa huwa husulul hudur. Berlakunya hudur fi zamanil madi, pada zaman dahulu, pada zaman yang telah lepas. Wa kalimatu Muhammad qad wada'aha al-arabu li ma'na. Dan kalimah Muhammad orang Arab letak bagi satu makna juga. Wa huwa dzatu syakhsil musamma bihadzal ism, iaitu syakhs, diri seseorang yang dinamakan dengan nama ini. Maka bila kamu cakap hadara Muhammadun, takunu qad ista'malta kalimataini, kullun minhuma mimma wada'ahu al-arabu. Kalau kamu cakap hadara Muhammad, maka kamu telah menggunakan dua kalimat yang tiap-tiap satu daripada kalimat yang kamu gunakan tersebut adalah daripada lafaz-lafaz yang orang Arab letakkan bagi satu makna. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajam. Bersalahan apabila kamu bercakap dengan satu percakapan yang daripada lafaz-lafaz yang orang ajam yang letak. Ajam ni ghairul Arab. Kal kursi, orang apa ni nak tinggal di Iran dulu. Wat Turki, wal Barbari, wal Franji. Fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama'il arabiyyati kalaman, wa in sammahu ahlul lughah al-ukhra kalaman. Baik, ada soalan? Ada yang tak jelas? Ada kalimat yang tak jelas atau tak tahu makna ke? Anda baca macam ni cepat sikit. Kalau dulu anda baca satu-satu, saudara main-main sikit lah. Tapi ni anda nak cepat sikit, jadi anda baca, anda akan syarah dulu. Lepas tu anda akan jalan dengan kitab apa yang anda nak syarah lah. Mungkin nanti kalau kawakib nanti mungkin kita pelan sikit kot. Ni kan nak masuk sampai waktu sama, tapi tak rehat lah kot. Terganggu sikit. Tak berhenti-berhenti je, tak berhenti je.